Sarawak kini menyasarkan peluang ekspor produk pertanian ke Hong Kong, Timur Tengah dan Jepun. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ia bagi memenuhi permintaan terhadap hasil produk pertanian dari negeri ini. Produk tersebut seperti pucuk miding, buah terung asam dan dabai yang mendapat permintaan tinggi. Ini yang terdekat dan kalau berjaya kita boleh pergi ke Hong Kong ataupun seterusnya ke Middle East atau Japan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU di antara Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS dengan Z-Top Resources Sdn Bhd. MOU tersebut bagi menubuhkan syarikat usaha sama Agro Global bertujuan mengurus pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembukusan CPPC Tarat sebagai hub ekspor. Pengoperasian CPPC Tarat dijadual bermula Julai ini dan akan beroperasi sepenuhnya pertengahan 2027. Majlis disaksikan Setiausaha Tetap Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sirai Daha. Kerja-kerja pengubahsuaian bangunan Pusat Intervensi Awal Sehenti OZEK di Miri dijangka bermula Ogos ini. Ia dijadual mengambil masa 3 hingga 6 bulan untuk disiapkan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu ketika ini Jabatan Kerja Raya Sarawak sedang memuktamadkan pelan lukisan bagi pengubahsuaian bangunan tersebut. OZEK Miri dijangka beroperasi pada suku pertama tahun depan dan dapat menampung 500 kanak-kanak berkeperluan khas. Beliau turut memaklumkan OZEK di Samarahan juga sedang dibangunkan di Pusat Komuniti Berkeperluan Khas. Projek tersebut dijangka siap pada 2027. Pembangunan OZEK di Samarahan berikutan peningkatan permintaan bagi perkhidmatan intervensi awal di bahagian berkenaan. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada mesyuarat jawatan kuasa penasihat OZEK Sarawak di Kuching. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan mengukuhkan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan agensi berkaitan bagi memastikan keselamatan bangunan di bandaraya ini. Pada masa yang sama memastikan khazanah budaya dan warisan terus terpelihara. Bagi tujuan itu, Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Osman memberitahu DBKU akan menjalankan pemeriksaan keselamatan menyeluruh ke atas bangunan bersejarah dan lama di bawah bidang kuasanya. Peraturan penyelenggaraan bangunan juga akan diperkasa selain menguatkuasakan pematuhan piawaian keselamatan. Beliau dalam satu kenyataan berkata khazanah budaya seperti deretan kedai bersejarah di sepanjang Jalan Gambir dan lebuh Carpenter, tebingan Kuching yang ikonik, pejabat pos besar serta limbungan Brook bukan sekadar tapak struktur fizikal, namun turut melambangkan simbol identiti masa lalu dan kebanggaan komuniti bersama. Sementara itu, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak sedang melaksanakan siasatan forensik susulan insiden struktur runtuh di Padungan Kuching baru-baru ini. Menurut Pengarah Kerja Raya Sarawak, Insinyur Dr. Kasidi Morris, siasatan awal mendapati 3 unit premis di deret bangunan berkenaan disahkan tidak selamat untuk diduduki. Penilaian dibuat berdasarkan analisis kejuruteraan struktur, tinjauan fizikal serta pengumpulan sampel di tapak. We have some conclusion from the first 3 units that is actually not safe at the moment, and we need to look at this issue seriously. And the rest of the building we are still investigating, and let us do some more investigation. Laporan penuh hasil siasatan forensik dijangka dikeluarkan dalam minggu ini. Beliau menyarankan pemilik dan pengurus bangunan agar sentiasa memastikan kerja-kerja pengubahsuaian dilakukan secara berintegriti dan profesional, termasuk penggunaan bahan binaan berkualiti serta mematuhi spesifikasi teknikal yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan bangunan dan orang awam. Sukan Taekwondo di Sarawak menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan penyertaan belia yang memberansangkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh berkata, sekaligus dapat melahirkan atlet pelapis berkaliber dan berpotensi tinggi. Jelasnya penyertaan dalam kejohanan di peringkat negeri mahupun antarabangsa adalah pendedahan yang baik kepada atlet pelapis. So this is in fact a preparation for the future bigger competition. I'm very pleased to come here this evening
to meet some of the good Taekwondo representatives. They are going to participate in a forthcoming competition, and I'm sure, I'm very confident that they will do well under the leadership of Datuk Sri Lau Kun Chai. Datuk Seri Wong berkata demikian kepada pemberita semasa hadir memberi sokongan kepada peserta Sarawak yang akan menyertai kejohanan Taekwondo Junior Kebangsaan di Negeri Sembilan hujung minggu ini. Beliau turut menyumbang RM10,000 bagi membantu persiapan para peserta. Dalam pada itu, menurut ahli jawatan kuasa penasihat Lembaga Kesatuan Taekwondo Asia, Datuk Seri Lau Kun Chai, pelbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan kedudukan Sarawak dalam sukan tersebut kekal teratas untuk mengharumkan nama negeri. Perniagaan ini bagus untuk mereka berlimbah ilmu dan experience. Katanya dengan penyertaan belia dalam mana-mana pertandingan taekwondo ini akan mampu melahirkan atlet muda dari Sarawak yang berkaliber. Amalan kunjung-mengunjung semasa musim perayaan merupakan budaya yang menyatukan penduduk berbilang kaum dan pelbagai latar belakang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepa, Iskandar Turki, keunikan dan keharmonian ini bukan sahaja boleh dilihat semasa Hari Raya Aidilfitri, malah semua jenis perayaan di Sarawak. Di sini kita melihat keunikannya negeri Sarawak lah, yang mana kita bukan setakat merayai Hari Raya Aidilfitri bersama kaum-kaum lain, malah dari segi gawai, Christmas juga kita salin meraihkan rakan-rakan kita dari pelbagai agama, pelbagai latar belakang dan etnik. Ini menunjukkan bahawa Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Premier memang amat orang cakap bijak, yang mana segala polisi dan dasar adalah berpandukan kesepaduan dan ukhuwah di kalangan kaum-kaum yang diwakili. Beliau ditemui pemberita di Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Bintulu. Majlis tersebut dihadiri lebih 350 orang yang turut dimeriahkan dengan pelbagai juara tradisional dan persembahan kebudayaan. Di Kuching, polis berjaya menahan seorang lelaki disyaki terlibat kes samun sebuah kedai runcit di Muara Tebas 30 Mac lalu. Suspek berusia 21 tahun ditahan Isnin lepas di kawasan Demak Laut Jalan Bakoh. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Mervin Lisa dalam kenyataan media berkata, polis turut merampas sebuah motosikal curi yang digunakan suspek yang dilaporkan hilang di Kota Semarahan. Hasil soal siasat awal, suspek mengaku terlibat dalam kes tersebut dan semakan lanjut mendapati suspek mempunyai 5 rekod jenayah lampau. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah dan kini ditahan reman 6 hari sehingga 14 April bagi membantu siasatan. Dalam kejadian itu, suspek bersama 2 lagi rakan membawa senjata tajam telah merompak kedai runcit dan mengambil wang sebanyak RM2,950. Polis kini giat mengesan 2 lagi suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Sebuah bot rekreasi memancing ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Bintulu, dipercayai beroperasi tanpa lesen yang sah. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Abdullah berkata, bot tersebut ditahan pada Isnin pada kedudukan 4.3 Batu Nautika Utara Kuala Kamanah. Pemeriksaan mendapati bot dikendalikan lelaki tempatan berusia 26 tahun itu gagal mengemukakan sebarang dokumen termasuk lesen yang sah dan disyaki melakukan kesalahan di bawah kaedah-kaedah bot 1953. Bot bersama kru telah diiring ke Pusat Tahanan Vesel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Sekian berita pagi Sarawak dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.